buku teks muka surat berapa ya? 38 saja. 28. Okey, buku teks muka surat 38 ya. Okey, teruskan. Okey, jadi saya dan Atira akan membentangkan tentang akhbar Melayu, akhbar masyarakat Cina dan India, majalah serta karya kreatif. Okey, jadi akhbar Melayu. Akhbar Melayu ni dia ditulis untuk menyedarkan dan memajukan bangsa Melayu. Penulisan akhbar Melayu ni dia banyak mengkritik tentang dasar British yang menekan orang Melayu dan membangkitkan kesedaran majukan diri serta bersatu padu. Akhbar Melayu ni dia diterbitkan oleh syarikat Jelutong Press. Antara contoh akhbar Melayu ialah Warta Malaya, Warta Jenaka, Fajar Sarawak dan banyak lagi. Contoh wartawan yang terkenal pada waktu ini ialah Dato' Ong Jaafar, Abdul Rahim Kajai dan yang paling terkenal ialah Zainal Abidin bin Ahmad atau dikenali sebagai Zafar. Akhbar Inggeris. Contoh akhbar Inggeris yang ada pada waktu ini ialah The Malay Mail dan The Malaya Tribune. Ia banyak memuatkan tentang perkembangan sosial politik dan ekonomi negara. Contoh akhbar Sarawak yang ada ialah Fajar Sarawak. Ia ditulis oleh Muhammad Rakawi Yusof dan rakannya. Isi Fajar Sarawak ni menjadi saluran menyedarkan kaum yang dijajah. Bagi akhbar Sabah pula, ia banyak mengetengahkan isu pendidikan, tanah bumi putera dan keuangan petani yang disuarakan oleh ketua-ketua anak negeri dalam mesyuarat dan melalui aktiviti persatuan sosial budaya. Bagi akhbar Cina pula, ia banyak mengisahkan tentang pemerintahan monarki dan pergolakan politik di China. Tujuan akhbar Cina ditulis adalah bagi menghidupkan pemikiran masyarakat Huaqiao yang merupakan kaum Cina di sebelah laut. Ianya bagi menyemai perasaan cinta akan negara China, mengekalkan identiti dan perjuangkan nasib wanita. Antara contoh akhbar Cina yang ada ialah Lat Tau dan Modern Daily News. Pada tahun 1929, akhbar Cina ditulis bersifatkan anti-imperialisme. Pada tahun 1930 pula, dalam akhbar Nanyang Siang Pao, ia banyak memperjuangkan tentang soal kesatuan pekerja dan keadilan sosioekonomi masyarakat kelas bawahan. Jadi, Atira boleh teruskan? Okey, bagi akhbar masyarakat India cenderung untuk menerbitkan akhbar walaupun beroperasi dalam tempoh yang singkat. Ada beberapa kandungan yang terkandung dalam akhbar India. Okey, yang pertama, untuk memperjuangkan kepentingan politik dan sosial masyarakat India di tanah Melayu. Yang kedua, memuatkan pemikiran dan kepentingan perpaduan bagi masyarakat kelas menengah India di tanah Melayu. Bagi kandungan yang pertama, iaitu perjuangkan kepentingan politik dan sosial masyarakat India di tanah Melayu. Kandungan ini diterbitkan dalam Tamil Nesan, akhbar Tamil Nesan ataupun akhbar Tamil Murasu. Manakala bagi isi yang kedua, memuatkan pemikiran dan kepentingan perpaduan bagi masyarakat kelas menengah India di tanah Melayu, ia diterbitkan dalam akhbar The Indian and Indian Pioneer. Tamil Nesan selain itu diterbitkan oleh peniaga India bagi melaporkan perkembangan di India dan kepentingan sosiopolitik masyarakatnya. Seterusnya, bagi karya kreatif ada 3 medium pada zaman dahulu. Yang pertama, novel, yang kedua, puisi dan ketiga, cerpen. Untuk novel mengangkat tema semangat nasionalisme dan tema cinta akan negara. Contohnya seperti novel Mari Kita Berjuang oleh Abdullah Siddiq. Yang kedua, puisi. Puisi mengangkat tema cinta akan negara. Antara contoh puisi ialah Angan-Angan Gurindam oleh Omar Mustafa, Sedarlah oleh Mahmud Ahmadi, Semenanjung oleh Harun Aminur Rashid dan Serunai Pujangga oleh Abdul Samad Ahmad. Yang ketiga, cerpen. Cerpen mengangkat tema semangat berjuang, nasib bangsa dan cinta akan tanah air. Antara contoh cerpen adalah Rumah Besar Tiang Sebatang oleh Ishak Haji Muhammad, Cerita Awang Putat oleh Abdul Rahim Kajai
Dan di sini kita bukannya orang berdagang. Di sini kita bukannya orang dagang. Oleh Syamsuddin Saleh. Itu saja cikgu. Okey, baiklah. Setakat ni nampak tak slide buku teks saya ni? Bukan slide lah, PDF yang saya paparkan. Nampak senarai fail je cikgu. Ya Allah. Sekejap. Okey, nampak kan? Nampak? Okey, baru ada cikgu. Nampak cikgu? Okey, baiklah. Okey, so kalau kamu tengok kat sini, macam yang sebelum ni Afzan bentangkan, itu adalah peranan golongan intelektual. Maksud golongan intelektual ini adalah golongan-golongan cerdik pandai lah, yang terdiri daripada buku, penulis ataupun golongan-golongan agama yang menekankan isu pendidikan. Okey, pendidikan. So manakala dalam akhbar ni pula ialah golongan-golongan penulis yang dipelopori oleh penulis-penulis cerpen, puisi atau akhbar. Kalau kamu tengok akhbar dan majalah, yang memainkan peranan dia adalah penulis-penulis akhbar, dan akhbar yang terkenal pada ketika itu siapa? Apa? Akhbar apa? Kalau kamu tengok kat sini, Utusan Melaya, Lembaga Malaya dan juga Lembaga Melayu, Utusan Melayu, Warta Melaya, Warta Jenaka, Fajar Sarawak, Majlis dan Majalah Guru. Dan kesemua ini memainkan peranan mengenai polemik kaum muda dan kaum tua, mengetengahkan isu hak dan bangsa depan negara. Manakala Fajar Sarawak dia adalah menentang golongan British iaitu Brooke. Dan di Sabah kebanyakan isu pendidikan, tanah dan keuangan petani disuarakan. Okey, akhbar Cina dan India, bila berkaitan dengan akhbar Cina dan India, kebanyakan akhbar Cina dan India ini dia lebih cenderung kepada negara asal mereka lah. Tetapi walau macam mana pun, isu yang dipertengahkan tetap sama, iaitu memperjuangkan nasib, menyemai perasaan cinta akan negara dan mengekalkan identiti. So antara akhbar dia Nanyang Chu Shui Pong, Chong Sin, Yit Pao, Nanyang Siang Pao dan sebagainya lah. Manakala akhbar India, Tamil Nesan, Tamil Murasu. Okey, itu contoh-contoh akhbar yang terkenal. Manakala karya kreatif, bila sebut tentang karya, dia adalah penulisan buku, cerpen atau puisi. Yang mana dia juga adalah bertemakan semangat cinta akan negara. Bila semangat cinta akan negara ini adalah semangat untuk membebaskan diri daripada penjajah. Contohnya membela nasib bangsa atau negara. Kemudian antara contoh-contoh yang terkenal ialah Angan-angan dengan Gurindam, Sedarlah, Semenanjung dan sebagainya. Dan yang paling terkenal pada ketika ini ialah Abdul Rahim Kajai. Abdul Rahim Kajai ni dia memang terkenal dengan penulisan, selain itu dia terkenal juga dengan persatuan kerana sikapnya adalah semangat cinta akan negara yang mendalam sehingga mampu menulis untuk menyedarkan masyarakat. Okay. Seterusnya melalui persatuan, teruskan. Siapa? Siapa melalui persatuan? Ada tak orang Ilami? Saya ke? Siapa saya? Ahmad Abakir. Siapa? Guys. Ahmad Baker cikgu. Lagi dengan siapa? Dengan saya cikgu. Saya. Ashraf. Okey, silakan. Kau boleh cepat dan pantas persatuan dan apa yang diketengahkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan Ashraf akan menentangkan tajuk Perjuangan Melayu Persatuan. Perjuangan Melayu Persatuan memperlihatkan perkembangan yang bersifat sosio-budaya dan kemudiannya politik. Persatuan yang pertama, Kesatuan Melayu Singapura. Kesatuan awal yang muncul ialah Kesatuan Melayu Singapura, KMS, yang ditubuhkan pada tahun 1926. Penubuhan persatuan ini bertujuan menggalakkan ahli bergerak aktif dalam pentadbiran, memperjuangkan kepentingan orang Melayu dalam politik dan pendidikan serta mementingkan pelajaran teknik dan pengajian tinggi. Kejayaan KMS mendorong
penubuhan persatuan negeri lain. Contohnya, Persatuan Melayu Pahang, Persatuan Melayu Selangor, Negeri Sembilan yang dianggotai oleh kaki tangan kerajaan. Okey, Mereka bekerja kalau boleh baca short and tepat. Maksud dia kat sini, awak baca je apa yang diketengahkan. Dan contoh akhbar, persatuan. baik. Mereka semua bekerjasama dengan British dan meminta supaya banyak peluang diberikan kepada orang Melayu. Okey, yang kedua, Persaudaraan Sahabat Pena, iaitu PASPAM, ditubuhkan bagi menggalakkan ahlinya untuk bersatu dan bertukar-tukar pendapat. Ia dimulai di Pulau Pinang pada tahun 1934. Berkembang dan giat mengadakan perhimpunan tahunan seluruh tanah Melayu antara tahun 1934 hingga 1939. Usaha pergerakan orang Melayu melalui Kongres atau Persidangan berjaya menghimpunkan wakil Persatuan Melayu di Brunei, Labuan, Sarawak dan mengutarakan isu kebangsaan. Di Sarawak, Muhammad Rakawi Yusof. Kawan awak ke yang kat belakang? Cikgu? Ada macam suara kat belakang. Tak cikgu. Adik Discord. Ha. Okay. Muhammad Rakawi Yusof. Dia adalah pengasas PASPAM, cawangan Kuching dan mempunyai hubungan baik dengan ahli KMS. Okey. Apa yang diketengahkan dalam PASPAM tu? Isu apa? Sahabat Pena tu. Sahabat Pena. Yelah, apa dia? Apa yang isu dia? Dia ada dua, satu di Tanah Melayu, satu di Sabah dan Sarawak. Jadi apa isu yang diketengahkan? Awak cakap macam tu je. Apa persatuan, apa isu diketengahkan? Short and solid. Amar hilang. Dia ni tu, mengutarakan isu kebangsaan. Okey, isu kebangsaan. Okey, itu berjaya menghimpunkan isu kebangsaan. Dia bersatu padu dan bertukar-tukar pendapat lah ahlinya. So kalau di Sarawak, isu apa? Ni cikgu, membangkitkan kesedaran tentang pentadbiran di Sabah. Okey, itu di Sabah. Kalau di Sarawak, Mengasaskan Persatuan Melayu Sarawak. okey, mengasaskan Persatuan Melayu Sarawak dan juga mempunyai hubungan baik dengan ahli KMS lah. Okey. Maksud dia bila di hubungan baik ni mereka bersatulah, bersatu dalam membentuk persatuan demi mencapai hasrat iaitu mengutarakan isu kebangsaan, kemudian membangkitkan kesedaran tentang pemerintahan dan meningkatkan kesedaran sosial dalam kalangan ahlinya. Bila meningkatkan kesedaran ni, dia nak masyarakat sedar tentang kepentingan semangat cinta akan negara, bebas daripada tanah air. Sebenarnya isu yang sama je. Okey, kemudian seterusnya KMM. KMM ini agak berani, radikal dan drastik ya. Apa KMM? Ahmad Abakir. Ya, Teruskan, KMM pula. okay. Awak baca short and solid. Pendek tetapi padat. Maksud dekat sini awak nyatakan kesatuan, siapa yang terlibat dengan kesatuan dan apa isu yang diutarakan. Okay, lagi sebenarnya sekejap je present kalau awak baca dahulu. Okay, Ahmad Abakir.
Kesatuan Melayu Muda KMM ditubuhkan daripada gagasan Ibrahim Haji Yaakob. Okey, Pada Ibrahim Haji Yaakob ni selain pada tu dia juga tokoh penulis Okey lagi. Seterusnya didaftarkan pada tahun 1938. Okey. Juang melalui akhbar majlis dan berhasrat untuk menentang British. Okey, maksud dekat sini dia melalui akhbar berhasrat untuk menentang British. Okey, itu yang paling penting lah, berhasrat untuk menentang British. Okey lagi. Mewujudkan satu gagasan yang dinamakan Melayu Raya melalui gabungan Tanah Melayu dan Indonesia. Okey, Melayu Raya. Dia nak tubuhkan Melayu Raya, maksud dia merdeka bersama-sama dengan Indonesia. Okey lagi. Dia menyeru orang Melayu untuk bangun sebagai satu bangsa yang mempunyai tamadun dan kesopanan di tanah airnya. Okay, bangun dengan satu bangsa yang mempunyai tamadun dan kesopanan akhirnya. Tanah akhirnya. Okey, akhir sekali. Akhir sekali dianggap radikal oleh British kerana berani menyuarakan penentangan terhadap kerajaan kolonial. Dan membangkitkan perasaan anti-British. Dia seorang yang berani menentang dan membangkitkan perasaan anti-British melalui akhbar. Itu yang dipanggil radikal atau berani. Okey, so kalau kamu tengok KMM, Persaudaraan Sahabat Pena dan Kesatuan Melayu Muda ni kebanyakan tokoh nasionalis ataupun ketua yang melakukan persatuan ini terdiri daripada orang Melayu yang mempunyai hasrat yang sama, bersatu padu dalam menentang penjajah. Seterusnya Persatuan Masyarakat Cina dan India. Akhir sekali. Saya cikgu. Okey, Ashraf. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sebelum Perang Dunia Kedua, masyarakat Cina ni dia masih menumpukan perhatian dekat apa yang berlaku di China. Okey, di China berlaku apa, Ashraf? Mungkin peperangan cikgu. Apa pula mungkin kita dah tengok dah revolusi di China. Apa yang berlaku revolusi di China. Dia tentang apa? Kita belajar. Dia menentang kerajaan Manchuria cikgu. Ya, kerajaan ataupun dinasti Manchu. Sebab apa dinasti Manchu tu? Apa cikgu? Kenapa dia tentang dinasti Manchu? Tak tahu cikgu. Kerana dia masyarakat hilang kepercayaan terhadap dinasti Manchu ni sebab dinasti Manchu ni gagal menghalang kemasukan orang luar, gagal menghalang British. Jadi orang tak percayalah macam kita kan. Kalau kita tengok seorang pemerintah, dia buat sesuatu tindakan yang tidak relevan. Contohnya Perdana Menteri kita contoh, dia masukkan banyak orang ke tenaga asing, tenaga kerja luar tanpa menghiraukan orang Melayu ataupun orang tempatan. Jadi kita rasa tidak puas hati dan hilang kepercayaan untuk mempunyai dinasti tersebut atau kerajaan tersebut. Samalah macam dinasti Manchu. Okey, seterusnya. Pemimpin China iaitu Dr. Sun Yat-sen, dia melawat negeri-negeri Melayu bersekutu sebanyak 4 kali untuk menjalinkan hubungan dengan pemimpin Cina di negara kita. Okey. Sebabkan itu Sekutu apa? Apa cikgu? Negeri-negeri Melayu bersekutu apa dia? Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. Okey, seterusnya. Saya pun dah cakap cikgu. Okey, seterusnya. Dengan menjalinkan hubungan dengan pemimpin Cina di negara kita, dia mendapat sokongan untuk menentang kerajaan Manchuria di China. Okey. Terdapat juga masyarakat Cina yang lain memberikan perhatian kepada kebajikan dan perkembangan politik tempatan di negara kita. Okey. Yang memberikan perhatian tu adalah masyarakat Cina yang dilahirkan di negeri-negeri Selat atau Cina peranakan. Okey. Selain itu,
mereka yang berpendidikan Inggeris seperti Tan Jiak Kim. Mereka yang berpendidikan Inggeris tu, dia menubuhkan Persatuan Orang Cina Peranakan British iaitu SCBA di negeri-negeri Selat. Persatuan ini dia menggalakkan pelajaran tinggi dan teknikal dalam kalangan masyarakat Cina lah. Pada tahun 1915, Tan Cheng Lock dia menghidupkan cawangan SCBA di Melaka pula. Beliau juga menuntut peluang berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan. Ada faham semua? Okey. So kalau kamu tengok China ni kebanyakannya dia jalinkan hubungan diplomatik dan juga dia mementingkan pendidikan lah kan. Contohnya Persatuan SCBA tu menggalakkan pelajaran tinggi dan teknikal, manakala Tan Cheng Lock juga dia menuntut peluang berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan. Okey, seterusnya India. Okey, kita dah selesai cerita pasal China dan kita cerita pasal India. Okey. Okey. India ni dia membuat beberapa pertubuhan awal Okey. untuk menjaga kepentingan masyarakat India di tanah Melayu. Okey. Seperti Persatuan India Taiping dan Persatuan India Pulau Pinang. Okey. Pada tahun 1927, Persidangan India Semalaya diadakan di Kuala Lumpur dan juga diturut serta dengan negeri-negeri lain lah. Persidangan ni untuk membincangkan isu berkaitan dengan masyarakat India. Okay. G.V. Tave dia menubuhkan Malayan Indian Association MIA khusus untuk golongan India yang lahir di tanah Melayu. Okey. Pada bulan Oktober 1936, Central India Association of Malaysia CIAM dia ditubuhkan di bawah pimpinan Dr. A.M. Sose. Okay. CIAM ni dia menggabungkan 12 persatuan India dan 4 dewan perniagaan. Lalu mereka semua tu berjaya mengembangkan idea nasionalisme masyarakat India di tanah Melayu dan juga dapat menjaga kebajikan mereka. Selepas itu CIAM ini dia disemarakkan lagi, dia disemangatkan lagi lah dengan lawatan Pandit Jawaharlal Nehru ke tanah Melayu pada tahun 1937. Harlan. Okey. Kalau macam kat sebelah tu ada gambar kehadiran Pandit Jawaharlal Nehru di Kuala Kangsar pada tahun 1937. Maksudnya dia datang ke Kuala Kangsar lah kalau secara spesifiknya lagi. Okay. So kita cerita pasal masyarakat Sikh pula. Okay. So kalau kronologi India ni dia melakukan beberapa persatuan India di Taiping dan juga di Pulau Pinang. Dia tubuhkan persidangan bagi menubuhkan isu yang membincangkan masyarakat India lah, isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat India, mungkin dari segi kedudukan, jawatan, keistimewaan dan sebagainya. Kemudian pada bulan Oktober ada 4 Dewan Perniagaan berjaya mengembangkan idea nasionalisme masyarakat India di tanah Melayu di samping menjaga kebajikan mereka. Maksud dekat sini persidangan dan juga persatuan itu ditubuhkan bagi membincangkan isu orang India dan kebajikan orang India. Akhirnya Pandit Jawaharlal Nehru ke tanah Melayu untuk memperkembangkan idea nasionalisme mereka. Okay, seterusnya masyarakat Sikh. Masyarakat Sikh pula dia turut terlibat sebagai pasukan keselamatan. Dia menjadikan barek polis atau kuartus kerajaan serta Gurdwara sebagai tempat aktiviti sosial dan keagamaan. Maksudnya kat sini barek polis, kuartus kerajaan dan Gurdwara dijadikan sebagai tempat aktiviti sosial dan keagamaan oleh masyarakat Sikh lah.
Gurdwara dia adalah tempat yang penting bagi masyarakat Sikh untuk mengembangkan kesedaran politik anti-British. Maksudnya masyarakat Sikh ni akan mengembangkan kesedaran politik anti-British di Gurdwara. Lepas tu pada tahun 1902, Khalsa Diwan Malaya dia ditubuhkan di Taiping, Perak dan menjadi persatuan berpengaruh untuk menjaga kepentingan masyarakat Sikh. Maksudnya pada tahun 1902 Khalsa Diwan Malaya ni dia ditubuhkan di Taiping, Perak untuk menjaga kepentingan masyarakat Sikh. Itu fungsi dia lah. Okey, bagi masyarakat India Muslim pula, India Muslim ni ramai terlibat dengan perniagaan dan pentadbiran. Contohnya, Sir Hussein Hassanan Abdul Kadir yang dia ni adalah beliau ni adalah ahli dalam Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat atau Strait Settlement Legislative Council SSLC. Maksudnya Sir Hussein Hassanan Abdul Kadir ni dia juga melakukan kegiatan perniagaan dan pentadbiran. Kerana dia adalah golongan masyarakat India Muslim. Itu saja cikgu. Cikgu lah. Hello, cikgu. Okey. Masyarakat Sikh ni sebenarnya dia orang India. Macam kita lah Melayu. Ada Melayu Cina kan, Melayu Malam. Tapi dia bukan totally Melayu. Sama lah macam India ni dia bukan totally India tapi dia keturunan India juga. So antara yang ditekankan ialah mengembangkan kesedaran politik anti-British. Dia nak tentang British lah. So antaranya dia tubuhkan Khalsa Diwan Malaya. Kemudian menjaga kepentingan masyarakat Sikh. Sama je macam tadi menjaga kepentingan masyarakat Cina, India. Ni menjaga kepentingan masyarakat Sikh. Kemudian dia nak orang India Muslim ni lebih ramai melibatkan diri dalam bidang perniagaan dan pentadbiran. Contohnya macam masa zaman dahulu British yang ambil alih ekonomi. Jadi dia nak orang India ini terlibat sama dalam bidang perniagaan dan pentadbiran. Macam tadi Cina, dia nak Tan Cheng Lock tu melibatkan diri dalam perkhidmatan kerajaan. So antaranya Sir Hussein Hassanal Abdul Kadir merupakan ahli Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat. Okey, NNS. Okey, itu yang antara yang berjaya lah dibuat. So secara keseluruhannya Persatuan Akhbar dan juga golongan pendidik intelektual ini dia memberikan kesan positif ke arah menentang anti-British ataupun menentang penjajahan dan meningkatkan semangat kecintaan terhadap negara dan bangsa. So ada kesan positifnya lah. Walaupun tidak semua tetapi dia menaikkan semangat, menyemarakkan lagi semangat. Okey, so yang terakhir kita boleh tengok kesan ada lebih kurang lagi 15 minit. Kesan perkembangan nasionalisme dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Dia sebenarnya dah cakap dalam bab-bab sebelum, cuma dia rangkumkan dan cuba buat kronologi lah. Apa yang kita nampak kesan yang positif dalam perkembangan nasionalisme di Asia, Asia Tenggara dan Eropah. Okey, barat lah. Okey, silakan Aisyah Sabila dengan siapa? Fatini. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan sejarah bab 2.8 bahagian politik dan ekonomi. Okey, yang pertama adalah politik. Golongan yang berpendidikan Inggeris dan KMS atau nama penuh KMS ni adalah Kesatuan Malaysia Singapura berusaha untuk menggesa kerajaan supaya meningkatkan peluang pekerjaan dalam pentadbiran British dan usaha mereka telah berjaya. Bilangan pekerja Melayu dalam Malayan Civil Service MCS telah meningkat daripada 7 orang pada tahun 1930 kepada 20 orang pada 1937. Okey, poin yang kedua, langkah British memperkenalkan dasar desentralisasi mendorong orang Melayu untuk lebih peka tentang masa depan mereka. Apakah itu desentralisasi? Desentralisasi terdiri daripada perkataan Latin iaitu de bermaksud lepas dan centrum bermaksud pusat. Sehinggakan ia juga disebut sebagai melepaskan diri dari pusat. Tapi dari aspek politik,
Desentralisasi bermaksud pengalihan kuasa pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah untuk mengurus bahagian yang telah diamanahkan. Kita dapat lihat desentralisasi yang diaplikasikan pada pemerintahan zaman kini seperti setiap negeri diperintah oleh raja atau sultan, kecuali negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak diperintah oleh Yang di-Pertua Negeri. Bagi daerah, negeri yang mempunyai raja atau sultan memanggilnya menteri besar, manakala negeri yang tidak mempunyai raja atau sultan menggelarnya ketua menteri. Berbalik pada topik asal, desentralisasi ini digunakan untuk mengembalikan kuasa sultan, presiden dan majlis mesyuarat negeri yang tergugat akibat pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896. Okey, ada Ain. Nampak macam slide kesan ni semua orang? Buku tak ni? Nampak itu. Okey. Teruskan. Oleh disebabkan itu, orang Melayu mula menyuarakan pendapat mereka tentang kepentingan berpersatuan bagi membincangkan soal politik sehingga tertubuh Persatuan Peringkat Negeri. Poin yang ketiga, nasionalisme yang berlaku di negara Cina mendorong golongan revolusi memberikan perhatian terhadap pendidikan masyarakat Cina di negara kita. Nasionalisme ialah satu ideologi atau kefahaman yang meletakkan negara dan bangsa pada tempat yang tinggi. Oleh kerana itu, mereka mahu meningkatkan martabat kaum Cina dengan menubuhkan kelab bacaan dan pasukan drama supaya kaum Cina di Tanah Melayu dapat membaca berita dari Cina. Selain itu, pada tahun 1921, banyak sekolah Cina didirikan di Tanah Melayu dengan menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Salah satu sekolah Cina tertua di Malaysia yang masih digunakan sehingga kini ialah Anglo-Chinese School yang lebih dikenali sebagai SK atau SMK Methodist SES. Tindakan ini bertujuan menggantikan dialek lain seperti perkembangan yang berlaku di China. Poin yang keempat, sekitar tahun 1930-an dan 1950-an muncul masyarakat India yang dilahirkan di Tanah Melayu. Sebahagian daripada masyarakat India ini lebih suka dikenali sebagai the straight born people. Mereka berusaha membentuk identiti tersendiri dan semakin mementingkan perpaduan serta mula melihat perkembangan politik di Tanah Melayu. Poin terakhir untuk politik, nasionalisme yang terbentuk menyebabkan British berasa tergugat dan bertindak mengadakan beberapa sekatan kerana bimbang mereka akan kehilangan pengikut. Apabila gerakan ini dikesan oleh British, tokoh seperti Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad dan Ahmad Bostamang ditangkap seterusnya dipenjarakan di Singapura pada tahun 1941. Kemudian mereka dibebaskan pada tahun 1942 oleh Jepun. Okey, kita teruskan kepada ekonomi. Desaan kaum muda yang menasihatkan agar masyarakat Melayu memajukan diri dalam pendidikan dan ekonomi berjaya membangkitkan semangat berniaga dalam kalangan mereka. Hasilnya, tertubuhlah Persatuan Kebajikan bernama Al-Jamiah Al-Khairiyah di Singapura. Persatuan ini berjaya membangkitkan semangat berniaga dan menulis rencana berinformasi tentang kepentingan kemajuan. Poin yang kedua, pada awal abad ke-20, British lebih menekankan pada pendidikan rendah kepada penduduk tempatan, menyebabkan penduduk tempatan suka untuk meningkatkan taraf hidup. Oleh itu, Zafar sebagai tokoh nasionalis kerap membangkitkan isu ini semasa mengajar di SITC atau nama penuhnya Sultan Idris Training College, juga lebih dikenali sebagai nama rasminya Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Boleh rujuk muka surat 35. Okay. Beliau iaitu Zafar ni menyedarkan guru pelatih tentang pentingnya pendidikan tinggi dan kurikulum bahasa Inggeris. Okay. Poin yang terakhir untuk ekonomi ialah pengeluar akhbar bahasa Inggeris seperti The Malay Mail dan The Malaya Tribune berusaha mengasaskan dana bagi membantu orang Melayu melanjutkan pelajaran di luar negara atau ke peringkat lebih tinggi. Usaha ini disokong oleh Persekutuan Guru-Guru Melayu Selangor dan Persatuan Negeri. Pada masa itu, terdapat orang Melayu yang melanjutkan pelajaran ke luar negara seperti Tunku Abdul Rahman, Tunku Yaakob dan Muhammad Zain Arifin.
Baiklah, saya serahkan pembentangan seterusnya kepada Fatini. Okey, bagi sosial, saya akan membentangkan bagi sosial. Bagi poin yang pertama, tuntutan untuk mendapatkan peluang pendidikan yang disuarakan melalui akhbar, majalah dan persatuan mewujudkan kesedaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat untuk belajar di madrasah dan sekolah Melayu. Kesedaran ini juga mendorong mereka menulis dan menerajui majalah sendiri. Okey, bagi poin yang kedua, lepasan SITC iaitu Maktab Perguruan Sultan Idris ataupun nama Inggeris dia ialah Sultan Idris Training College juga menunjukkan peningkatan daripada 58 orang pada bulan Mac 1928 kepada 141 orang pada bulan September 1940. Mereka berkhidmat sebagai guru untuk membantu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Maksudnya mereka setelah mereka habis belajar di SITC ni, mereka menjadi guru. Kemunculan lebih ramai guru wanita menyemarakkan perkembangan nasionalisme. Pada tahun 1930, guru wanita di Johor Bahru menerbitkan majalah Bulan Melayu yang memuatkan berita kemajuan dan pendidikan wanita. Majalah ini tersebar di serata tanah Melayu dan Indonesia. Penggerak utama Bulan Melayu iaitu Ibu Zain kerap mengingatkan wanita berkaitan dengan kepentingan ilmu pengetahuan untuk mengangkat martabat wanita. Jadi dekat sebelah ni ada gambar Ibu Zain. Ibu Zain ni menganjurkan tabung derma pelajaran tinggi untuk anak perempuan Melayu Semenanjung. Okey, poin yang ketiga, sementara itu masyarakat India dan Ceylon turut menubuhkan persatuan untuk menjaga kebajikan mereka. Contohnya EEC Turaisingam selaku Presiden Malayan Rubber Estate Owner Association berjaya membantu meningkatkan perusahaan getah semasa zaman kemelesetan ekonomi pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an. Menjelang Perang Dunia Kedua, golongan intelektual menyedari perubahan politik semakin bertambah. Masyarakat China mula meminta kerajaan British menimbangkan penglibatan mereka dalam jawatan kuasa kerajaan. Tan Cheng Lock yang menganggotai Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat SLC menuntut British menjaga kebajikan dan menyediakan dana untuk belajar dalam kalangan masyarakat Cina. Okey, jadi untuk bahagian sosial ni dah habis. Kita boleh baca yang bawah ni pula. Nasionalisme iaitu perasaan cinta akan negara membawa maksud perasaan ingin membebaskan diri daripada penjajah. Jadi nasionalisme ni setiap rakyat Malaysia kita perlulah ada semangat ni. Okey, perkembangan yang berlaku di Barat dan Asia mempengaruhi pergerakan nasionalisme di negara kita. Nasionalis berpendidikan agama, Inggeris dan Melayu menggunakan pelbagai medium untuk menyemarakkan nasionalisme. Tindakan mereka meninggalkan kesan kepada negara kita sehinggalah episod sejarah baru muncul selepas Perang Dunia Kedua. Okey, baiklah. Terima kasih kepada kumpulan pembentang hari ini. Okey, jadi untuk bab 2 ni lebih kurang ada 10 pembentang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 pembentang Okey, baiklah. Okey, untuk kesan perkembangan nasionalis ni memang kita boleh lihat dari segi politik, sosial dan ekonomi. Dari segi politik, kita boleh lihat banyak revolusi-revolusi yang dijalankan serta tokoh-tokoh nasionalis yang menggadakan beberapa sekatan. Dan contohnya yang kita terkenal Ibrahim Haji Yaakob, Isa Haji Muhammad dan Ahmad Bostamam sehingga mereka ditangkap dan dilepaskan. Kemudian manakala dari segi ekonomi, gerakan kaum muda ini banyak memajukan diri dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Bila sebut tentang ekonomi, dia mesti berkaitan dengan pendidikan. Bila orang ada pendidikan, dia akan menyuarakan pandangan, seterusnya dapat meningkatkan ekonomi, yang mana peluang ekonomi itu diberikan kepada masyarakat yang melakukan gerakan nasionalisme seperti orang Cina, Melayu dan India, bukannya British. Manakala dari segi sosial, dia berjaya meningkatkan peluang pendidikan dan mewujudkan kesedaran yang tinggi untuk masyarakat belajar
Kalau kita tengok beberapa madrasah telah dibuka, selepas madrasah dibuka maka lahirlah tokoh-tokoh terkenal dalam bidang pendidikan sehingga melahirkan banyak akhbar-akhbar dan juga buku-buku. Antaranya yang terkenal ialah Ibu Zain, okey? Dalam muka surat 43 belah kanan. Kemudian ada lagi beberapa penglibatan masyarakat dalam bidang sosial, antaranya masyarakat India dan Chenlong turut menubuhkan persatuan untuk menjaga kemajikan mereka, manakala golongan intelektual menyedarkan perubahan politik semakin bertambah sehingga masyarakat Cina mula meminta British mengimbangkan penglibatan mereka dalam jawatan kerajaan. Macam saya cakap tadi, dia banyak menyuarakan pandangan mereka supaya mereka boleh membuka peluang pendidikan dan pekerjaan kepada masyarakat tanah Melayu pada ketika itu, iaitu Melayu, Cina dan India. Bukannya fokus kepada British semata-mata. Okey, baiklah. Sebelum kita mengakhiri kelas, saya nak awak jawab beberapa soalan objektif ni. Saya nak tanya. Boleh nampakkan saya punya slide PDF ni? Nampak tak? Nampak cikgu. Nampak cikgu? Mana? Okey. Dipersilakan soalan pertama untuk jawab. Jadual berikut berkaitan dengan revolusi yang berlaku di Eropah pada abad ke-17 dan abad ke-18. Apakah kesan revolusi tersebut terhadap Eropah? Dipersilakan, siapa yang nak jawab? Ahmad Ziad? Soalan yang satu tu, apa jawapan dia? Ziad? Ni revolusi yang berlaku di barat atau Eropah, adanya keagungan dan revolusi Perancis. Dia nak kesan. Cepat Ahmad Ziad. Okey, kalau tak ada Ahmad Ziad, Aisyah Humaira pun tak ada. Ya, cikgu. Soalan satu, apa jawapan dia? Jawapan dia. Ya Allah, apa kesan? Kalau kamu tengok, kebanyakan masyarakat di England dan Perancis, dia tak suka raja. Dia cakap raja ni raja berkuasa mutlak, mengetepikan parlimen, raja boros dan sebagainya. Jadi apa kesan kepada revolusi yang mereka buat ni? C. Dia tak suka raja berkuasa mutlak tapi takkan dikekalkan C. Inilah kerajaan berperlembagaan ditegakkan. Kalau kamu tengok, dia tak suka raja sebab raja berkuasa mutlak dan banyak mengetepikan kepentingan-kepentingan rakyat. Jadi kesan daripada revolusi mereka, kerajaan berperlembagaan, iaitu raja berperlembagaan ditegakkan. Okey, jawapan dia D. Okey, soalan nombor 2, mengapakah pemerintah Thailand mengambil tindakan tersebut? Okey, dipersilakan Ahmad Iman jawab. Okey, ya, jawapan dia C, mengekalkan kedaulatan negara. Okey, yang mana kalau kamu tengok pemerintah Thailand mengambil tindakan melaksanakan birokrasi barat sebab dia nak orang barat itu memandang tinggi atau memberi kedaulatan kepada mereka lah. Tu pasal dia ikut birokrasi barat. Okey, soalan yang nombor 3, apakah kesan daripada penubuhan Jelutong Press, akhbar, syarikat Jelutong Press, apakah kesan dia? Dipersilakan Auni Mazia. Apa jawapan dia? Menyemarakkan kegiatan nasionalisme. Ya, betul. Bila ada lebih banyak akhbar, ada lebih penulis, masyarakat mula untuk membebaskan diri daripada penjajahan atau meningkatkan semangat cinta akan negara atau nasionalisme lah. Okey, soalan nombor 4. Apakah tema cerpen tersebut? Dipersilakan Dia Dayana. Ya, cikgu. Apa jawapan dia nombor 4? C.
Ha? C. C, betul. Memperjuangkan nasib rakyat. Kalau kamu tengok dalam karya kreatif, mereka memperjuangkan nasib bangsa yang mana pada anggapan mereka, nasib bangsa dan kebajikan bangsa itu perlu dijaga. Kamu boleh lihatlah dalam muka surat 39 jawapan dia, semangat cinta akan negara dan memperjuangkan pembelaan nasib negara. Okey, baiklah. Nasib bangsa. Okey, baiklah. Untuk hari ni habis bab 2, kita dah belajar 8 topik kecil. Okey, boleh sebutkan tak apa topik kecil tersebut? Muhammad Haris? Ada 8 topik kecil. Kamu belajar 8 topik kecil. Apa topik tu? Muhammad Haris? Haris. Hilang Haris. Ya cikgu. Apa topik-topik yang awak dah belajar dalam bab 2.0 ni? Bab 2. Antaranya. Awak cuba apa yang awak dah belajar? Belajar tentang nasionalisme. Maksud perkembangan nasionalisme yang berlaku di Barat, Asia Tenggara. Okey, lagi? Lepas tu kesedaran nasionalisme dekat negara kita. Faktor kemunculan gerakan nasionalisme dan kesan perkembangan nasionalisme. Okay, kemudian ada perkembangan nasionalisme dari bidang golongan intelektual, akhbar dan juga tadi kamu terangkan akhbar dan filsafat. Ada 3 itu perkembangan nasionalisme. Okey, perkembangan nasionalisme ini berlaku disebabkan untuk menyemarakkan lagi semangat nasionalisme dan semangat cinta akan negara dalam masyarakat. Okey, kalau kamu tengok nasionalisme ini bukan saja berlaku di tanah Melayu, di Asia Tenggara, malah di Asia dan juga Barat juga berlaku disebabkan rakyat menginginkan kebebasan asasi, menentang menggugat hak masyarakat dan sebagainya, mempertahankan hak dan kebebasan asasi lah kebiasaannya. Okey, baiklah, maka berakhirlah bab 2 nasionalisme, iaitu semangat cinta terhadap bangsa dan negara. Okey, itu maksud nasionalisme, perasaan cinta yang mendalam terhadap negara dan bangsa. Okey, baiklah. Untuk hari ini kita habis bab 2. Maka saya ada tugasan yang nak diberikan kepada insan-insan terpilih. Untuk bab 3 pada minggu hadapan, saya akan berikan sinarai nama berserta kumpulan. Contohnya macam contoh saya beri nama contohnya Auni Mazia dan Asiatul Farha. Okey, satu kumpulan buat bab ni. Okey, apa yang awak perlu buat ialah menyediakan video. Video ini bebas dalam apa-apa skom ataupun apa-apa cara je awak boleh buat video. Contohnya menggunakan PowerPoint, awak rakam, awak buat video, ataupun awak guna TikTok, ataupun awak buat sedikit demi sedikit video kemudian awak gabungkan, awak buat muzik, ada video, ada muzik dan sebagainya, tak kisah. Asalkan video. Kemudian bila video dah siap, PM kepada saya. Jadi untuk minggu hadapan, kalau boleh, bila semua orang dah siap video, kita dah boleh mula belajar bab 3 lah. Sebab untuk pengetahuan kamu, bulan 3 saya ada pergi buat penandaan SPM. Mungkin saya akan tinggalkan kelas selama 2 ke 3 minggu. Jadi pada waktu itu saya dah berikan kerja untuk awak. Tapi kalau boleh sebelum saya buat penandaan SPM, saya nak kita dah belajar bab 3. Jadi tugasan kamu ialah buat video. Selepas ini saya akan berikan sinarai berserta muka surat dan nama lah kumpulan untuk kamu buat video. Tak faham boleh PM saya. Jangan tanya dalam grup PM sebab saya tak nak di dalam grup itu berserabut tentang perbincangan. Saya nak masukkan maklumat je kalau boleh di dalam grup besar tu. Okey, jadi untuk hari ini terima kasih kepada kumpulan pembentang. Pembentangan bagus, cuma kalau boleh lepas ni beri pembentangan secara short and solid, pendek dan padat. Kurangkan pembacaan, lebihkan kepada penerangan. Itu saja. Okey, untuk hari ini saya akan berikan link kehadiran, tetapi saya nak pastikan link kehadiran itu hanya diisi kepada pelajar yang menghadiri kelas secara talian dan memaklumkan kepada saya atas sebab-sebab tertentu je dia boleh isi kehadiran tu. Kalau dia tak maklumkan, dia diam membisu, dia tak ada apa-apa masalah, jangan sesekali isi kehadiran. Pesan kepada kawan-kawan. Sebelum saya nak mengakhiri kelas, saya nak tanya, banyak ni nak tanya. Semalam, Arif Adli ada join tak? Arif Adli bin Hayyan semalam. Cepat-cepat. Ada tak? Tak join semalam?
Guys? Ada tapi awak tak isi kehadiran ya. Kehadiran kat Google Form tu tak isi. Kemudian semalam saya macam nampak Hasif. Asif? Ada tak Hasif semalam? Semalam ada tak Hasif? Tak tahu. Adik kau ada. Ada kan? Aiman Arif? Aiman Arif bin Tak Muhammad ada. Dia tak ada cikgu. Dia ada masalah internet. Okey, kemudian Syafiq Aiman macam ada kan? Syafiq Aiman mesti ada cikgu. Dia tak isi kehadiran. Dan Muhammad Danish bin Harman. Dia ada cikgu. Ada salam. Okey, dan kemudian Nur Aina Husna binti Muhammad Yahya. Soalan ada tak? Aina Husna. Ada. Dan lagi satu Danish Haiman. Ada cikgu semalam. Tak isi kehadiran ni semua orang. Okey, itu sajalah. Cikgu. Lepas ni saya akan beri link kehadiran dan insyaAllah hari ni atau esok saya akan berikan tugasan kepada sesiapa yang bakal membuat video lah. Tak faham boleh PM saya. Sekian, terima kasih. Dan yang terakhir, lupa saya nak ingatkan, sebelum ni saya ada buat suruh awak buat latihan di dalam buku teks kan? Bab 1. Kita tak bincangkan lagi kan? Kurang ni. Lepas ni buka buku teks latihan muka surat 48 soalan 6 nanti saya akan maklumkan dalam grup. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Baik cikgu. Assalamualaikum, saya nak test dengar tak?